Tentang apa itu tadabbur. Dia dedahkan sikit apa? Dengar tak main jelas tak? Okey, baik. Jadi kita bincang berkenaan dengan apa makna tadabbur. Jadi hari ini kita bincang tentang nota yang saya dah berikan ni. Ada siapa yang tak dapat dalam nota depan ni? Nota ni untuk memudah cara lah. Jadi ada lagi tak? Ada dah. Ada berani. Tak apa. Kita bawa. Jadi tajuk di nota tu nama dia Fadlu Suratil Fatihah. Fadlu tu maknanya keutamaan Suratil Fatihah, surah Al-Fatihah. Fadlu Suratil Fatihah, tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Di dalam nota yang ringkas ni, ni nota ni dah diringkaskan. Saya ambil poin yang penting supaya insyaAllah mudah fahamlah. Jadi di sini nota ni dibawa dengan soalan-soalan. Jadi bila kita nak berinteraksi dengan Quran ni, antara cara yang mudah, kita kena keluarkan persoalan demi persoalan. Sebab apa? Al-Quran ini dia adalah kalamullah, bicara Allah. Jadi bicara Allah ini adalah jawapan juga teguran untuk kita semua, iaitu hamba yang dia sendiri ciptakan dan dia tahu apa yang hamba dia perlukan. Jadi itulah yang kita kena faham tentang bila berinteraksi dengan Al-Quran. Antaranya ialah soalan yang ada wujud pada diri kita sendiri tentang alam ini, dan juga jawapan Allah yang Allah sebut dalam Quran, itu ayatullah, ayat-ayat Allah. Maka dalam Quran ni dia ada sangat banyak surah. Tak adalah banyak, dalam 100 berapa? 114 surah. Quran memiliki 114 surah dan ada 6,236 ayat. Surah dalam Quran ada 114. Jadi kemudian ayat dia ada 6,236 ayat. Jadi daripada 6,236 ayat ini, bila turun, Quran ni turun kat Nabi ni lengkap 6,236 ayat ni selama berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Jadi 10 tahun di mana? Di 13 tahun di Madinah, di Mekah. Manakala selebihnya lagi 10 tahun di Madinah, selepas hijrah. Inilah lengkapnya surah dan juga ayat Al-Quran yang kita baca hari ini. Namun demikian, Allah dia telah memudahkan kita untuk mengetahui dasar prinsip seluruh ayat Quran tu. Dia ada prinsip, semuanya cerita benda yang sama. Dasar dia ada satu dasar, ada 7 perkara. Sebab itulah ni nama dia yang diletakkan dalam surah Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ni dia adalah merupakan dasar ataupun disebut tapak penceritaan pada seluruh kandungan Quran tu. Cerita dia semuanya menerangkan 7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ada berapa ayat? 7.
Ada 7 ayat. Jadi kita tengok dalam surah 15 ayat 87. Mari kita buka surah 15 ayat 87. Al-Hijr. 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 Surah 15. Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Nombor dia nombor 15 ayat 87. Bodoh. Ayat 87. Sab'ah wa thamanun 87. Jadi Allah terangkan dalam surah ini, cuba kita baca ayat ini sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Wa laqad atainaka sab'an minas samawati wal qur'anil 'azim. Walaqad, dan benar-benar kami telah kurniakan kepada engkau. Di satu ayat ni kita tengok secara teliti dalam kalimah per kalimah tu. Jadi bila Allah sebut walaqad, maknanya satu yang ada penegasan dan ada pembenaran. Dalam Quran banyak Allah sebut laqad ni. Jadi bila kita tengok satu ayat, kita perhatikan laqad kan. Ini ada makna tegas dan ada makna benar, sangat benar. Dan itulah disebut dalam terjemahan dia benar-benar pasti. Benar-benar pasti. Atainaka, kami telah kurniakan kepada engkau. Jadi kalangan dalam Quran yang Allah sebut kami. Kami ni kalau kita guna, kita kata ramai. Tapi Allah sebut kami. Sebab menunjukkan kebesaran dan keagungan. Bukan maknanya ada ramai Allah tu, Allah perlukan ramai. Tidak. Kami ni bila satu benda yang rasmi, kan? Kalau kita ada surat besar, pihak kami telah mari besar satu benda yang rasmi. Jadi Allah sebut dalam ni juga kepada Nabi Muhammad ni, secara rasminya kami telah berikan kepada dia. Ka ni kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Minggu lepas kita dah sentuh sikit bab ni. Di 7 ayat yang berulang-ulang ni apa? Surah Al-Fatihah. 7 ayat yang berulang, cerita dia surah Al-Fatihah. Masuk ulangan tu apa dia? Masuk ulangan tu solat. Surah apa yang kita kena baca dalam solat ulang-ulang? Surah Al-Fatihah. Surah lain tak wajib baca. Sebab dalam hadis Nabi sebut, kita cuba ambil hadis tu.
Seperti hadis ni, la solata ni, la solata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Jadi la solata, bila ada baris fathah ada la ni, jadi la solata ni maknanya langsung tak sah solat. Macam tu. La solata, dan tidak akan sah makna solat tu bagi sesiapa yang tidak baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Pentingnya kita ni solat, kita kena sedia betul-betul, kan? Kadang-kadang bila solat tu kita jadi masbuk, kan? Kita tak ingat apa dah. Cuba baca surah Al-Fatihah tu lah. Lepas tu kalau kita masbuk, kita kena tak baca surah Al-Iftitah lagi. Tak perlulah, nanti tak sempat nak baca surah Al-Fatihah. Sebab yang wajib baca surah Al-Fatihah. Kalau kita ni masuk awal tu lain cerita. Tapi kadang masuk tu kita nak baca lagi surah Al-Iftitah contohnya, kita dahulukan yang tak wajib, sedangkan Fatihah wajib baca dalam solat. Jadi itu kena bijak dalam keadaan begitu. Itulah surah Fatihah ni, bila Nabi sebut tidak sah solat bagi siapa yang tak baca surah Al-Fatihah dalam solatnya. Okey. Jadi kenapa begitu tegas sekali Allah ni dia suruh kita baca surah Fatihah, dan Nabi sabda macam ni. Betapa pentingnya surah Al-Fatihah itu. Kerana apa? Kerana surah Fatihah ini bila kita faham isinya, bila kita, sebab dia merangkumi keseluruhan makna Al-Quran itu. Allah mudahkan manusia ni dengan 7 ayat, yang manusia kalau puasa ayat ini dia merangkumi keseluruhan dalam Quran itu. Itulah kelebihan surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian kita tengok kepada yang kedua. Apakah ada kitab lain atau surah lain yang sebanding dengan surah Al-Fatihah? Jadi tiada kitab sebelumnya yang, atau mana-mana surah yang sama tandingannya dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Dalam Nabi menyebutkan, ada hadis dan jawab ni, Walladhi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azimul ladzi utitu. Jadi Nabi sebut, Nabi sumpah juga dalam ayat ni, Walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku di dalam genggamannya, ma unzilat fit Taurat, tidak diturunkan dalam kitab sebelumnya, iaitu yang pertamanya Taurat, wala fil Injil, dan juga dalam kitab Injil. Jadi Taurat dan Injil ni juga kitab dari langit, sama macam Quran, tapi bukanlah apa yang wujud hari ini, kerana itu kitab Bible. Ataupun kalau ada Taurat yang dikatakan itu telah diselewengkan, yang asal lah ni. Wala fi Zabur, dan juga kitab Zabur, iaitu yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wala fi Furqan, dan juga ke dalam Al-Quran, Al-Furqan, seumpama surah Fatihah ni. Wa innaha sab'un minal mathani, dan semuanya dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang. Wal Qur'anul azimul ladzi utitu, dan juga Al-Quran yang agung yang kami kurniakannya. Dalam yang ketiga tu, jadi ini kita habiskan sikit nota ni dulu. Jadi nota yang poin yang ketiga, kenapakah surah Al-Fatihah ini begitu istimewa? Jadi tadi tentang surah Al-Fatihah dengan kitab-kitab sebelumnya, tiada yang sebanding dengan surah Al-Fatihah. Manakala yang ketiga ini keistimewaan surah Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah ini sangat istimewa kerana apa? Ia mengumpulkan semua ilmu yang ada dalam kitab yang dulu. Dia menceritakan tentang kisah yang kita tak pernah tahu. Daripada kitab tu terkumpulnya makna tauhid, makna sunnah,
makna mentaati Allah, makna pengabdian diri yang dibawa oleh para nabi yang terdahulu dalam surah Al-Fatihah yang dikumpulkan, jadikan ringkasan. Sebab itulah kata seorang tabi'in Al-Jalil Al-Hasan Al-Basri, disebut innallaha awda'a ulumal kutubi sabiqati fil Qur'an, summa awda'a ulumal Qur'ani fil mufassal, summa awda'a ulumal mufassali fil Fatihah. Faman 'alima tafsiraha kana kaman 'alima tafsira jami'il kutubil munzalah. Makna dia, Allah sebutkan sesungguhnya, disebutkan semuanya Allah telah mengajarkan ilmu daripada kitab-kitab yang dulu. Yang ada adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, Ibrahim dan juga nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi ilmu itu semua terkumpul dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni yang ada 6,270 ayat itu terkumpul semua ilmu tersebut. Kemudian Allah tinggalkan ilmu dalam Quran ni, kecilkan lagi skopnya ke dalam surah-surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal ni surah-surah yang pendek. Dalam juz amma tu semua surah Al-Mufassal. Kemudian Allah tinggalkan ilmu dalam surah Al-Mufassal ke dalam surah Al-Fatihah. Maka siapa yang tahu tafsiran surah Fatihah, seolah-olah seperti dia tahu tafsiran bagi semua kitab yang pernah diturunkan dulu. Jadi yang berbaki itu disebut Al-Quran Al-Azim, iaitu baki daripada ayat Quran yang 7 tadi. Seperti mana menurut Al-Hafiz Ibn Hajar dalam nota ini menyebutkan, wal Qur'anul Azimul ladzi huwa utituhu ziyadatan 'alal Fatihah. Jadi Al-Quran yang lebihnya ni, ayat yang banyak ayat, yang 6,236 ayat selebihnya ini adalah kurniaan kepada Nabi untuk mendetailkan lagi sebagai tambahan ke atas surah Al-Fatihah. Baik, yang kelima, kaedah bagi memudahkan Muslim menghayati Al-Quran. Jadi Allah ini adalah Tuhan yang maha bijaksana. Jadi mustahillah Allah turunkan sesuatu yang menjadi panduan kita tetapi dibuat susah untuk kita. Jadi Allah ini, dia adalah maha bijaksana. Maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang semua boleh, semua layak. Tak ada siapa pun yang tak layak untuk ambil Quran ni. Jadi Quran ini bukan untuk golongan-golongan yang tertentu sahaja, tetapi ia ni istimewa kepada semua manusia. Kerana tujuan Quran ini diturunkan adalah untuk menyelamatkan manusia daripada kegelapan hidup. Okay, jadi kita tengok dalam surah 4 ayat 28. Kalau saya cakap, dengar tak? Boleh? Boleh. Apa hari ni? Ayat 28. Okay, buka surah 4 ayat 28. Surah An-Nisa. Buka surat 83 dah. Buka surat 83. 83. Pak 82. 4:28. 4 ayat 28. Surat 3 84. Pak 82 kan?
Tak sama kot. Okay, buka surah 4:82 dulu. 4 ayat 82. Ayat 80. 82. Kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Okey. Di kalimah ayat ni Allah sebut afala. Afala ni dia semua partikel. Dia semua sejenis huruf. Dia bukannya kata nama, bukan kata kerja. Afala. Banyak dalam ayat Quran kalau kita nak terjemahkan sebenarnya. Lepas tu kita kena perhatikan. Kalau kita tak belajar dia rugi sebenarnya. Walaupun macam ni dia punya makna dia, dia punya perkataan dia, tapi dia ada makna yang besar. Jadi saya asingkan, saya buat A, lepas tu ada fala ni. A ni dia sejenis huruf kita sebut kata tanya. Kata tanya apa kalau kita? Apakah? Kan? Apakah? Jadi banyak dalam Quran afala, awala, tiba je start depan afala, kata tanya. Tapi kalau kata tanya macam ni kita terjemah, apakah maka tidak? Apakah maka tidak? Boleh faham tak? Ada fungsi tak? Kenapa Allah buat apakah tiba-tiba maka tidak? Maka ni jawapan. Ni soalan dia. Jadi soalan dia apakah je? Sebab apa Allah buat soalan macam tu? Sebab dia nak letak satu benda dekat sebelum jawapan ni. Ada perkara untuk siapa? Untuk kita. Ni nama dia disebut takdir lah. Takdir untuk siapa? Untuk diri orang yang baca Quran. Sebab tu Allah tak sebut dengan ayat yang panjang, lepas tu baru fala. Takdir dia, Allah suruh kita tanya soalan kita sendiri sebenarnya. Ni. Lepas tu bila kita baca Quran, kita sebut masalah kita apa kat sini? Apa masalah? Jadi kita yang tahu apa masalah kita, dan Allah jawab. Sehingga maka tidak kamu merhatikan Al-Quran. Apakah kamu sibuk masa kamu dengan melayan TV, lalu tidak kamu sempat mentadabbur Quran? Masing-masing ada masa busy masing-masing. Saya lain, yang lain juga lain. Jadi Allah ni dia Maha tahu. Dia ni menguasai semua hamba-hamba ni. Setiap hati tu dia tahu. Sebab tu dia buat macam ni. Nampak indah lah Quran ni. So Quran ni bila kita baca ayat ni untuk semua kita. Masing-masing kita kena apa? Koreksi diri. Ni lah teguran dia Quran. Contoh, ni lah satu ayat dia yang mudah. Ni hanya apa? Kita baru belajar huruf je. Belum lagi kita belajar betul-betul macam mana perhatikan yang lain lagi. Banyak lagi sebenarnya. Jadi cantiknya ayat ni sebab apa Allah sediakan semua untuk kita. Jadi apa masalah kita? Itu tanya. Kita masih sibuk dengan apa? Lalu tidak mereka mahu memerhatikan Quran ini. Itulah masalah bila manusia ni hari ni
Sebab itulah Allah dah mudahkan Quran ni. Sedangkan Allah dah mudahkan surah ni dengan satu surah yang pendek, tapi manusia tak boleh faham surah ni walaupun dibaca 17 kali sehari. Kalau dibaca setahun berapa? 6,205 kali sehari baca. Tapi dia tak boleh hayati, tak boleh dapat kefahaman dalam surah ni. Kenapa? Antara dia ayat ni. Jadi Allah sebut lagi dalam ayat tu seterusnya, walau kana min indi ghairillah, kalaulah ini semua bukan daripada sisi Allah yang turun kepada Nabi ni. Kalau Quran ni bukan dari sisi Allah, daripada siapa? Penulis yang paling hebat kat untuk bumi ni ke pun, maka lawajadu fi ikhtilafan katsira. Pasti kamu, bila kamu perhatikan Quran ni, kamu akan jumpa banyak silap. Tapi masalahnya kita perhatikan tak nak lagi, tak dapat lagi itu. Kita tak nampak kehebatan Quran tu, tak dapat lagi miracle of Quran yang sebenarnya. Antaranya Allah, inilah perintah Allah, Allah suruh kita perhatikan. Baik, cuba kita tengok, saya masuk satu ayat yang biasa kita baca. Jadi saya tunjuk contoh tadabbur. Jadi hari ni saya masuk, cuba tengok dalam masa kita habis pukul 10 setengah jam Okay. Ni satu kalimah yang kita biasa sebut, a'udzu billahi min syaitan ar-rajim. Okey. Jadi hari ni cuba kita tadabbur kalimah ni. Ini disebut, saya sebut, ini disebut ta'awuz. Kalimah ni kita sebut nama dia, ada nama dia, ta'awuz. Ta'awuz ni perlindungan, atau nama dia yang lain isti'azah, mohon perlindungan. Jadi kalimah ta'awuz ni, mohon perlindungan ini, Allah dan Nabi anjurkan kita untuk baca. Di mana dapat kalimah yang kita baca ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jawapan dia ada dalam Quran. Okay, kita buka surah 16 ayat 98. Surah 16 ayat 98. Surah 16 ayat 98. Bertasbih lah dengan memuji Tuhan. An-Nahl muka surat 278. Sembilan puluh 98. Boleh? 9. Ayat ni dulu. Surah 16. Surah 16. Ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dalam ayat ni Allah sebut faiza qara'tal Quran, apabila kamu nak baca Quran. Kemudian fasta'iz. Ista'iz kat sini a'udzu. Jadi ista'iz. Ista'iz ni perintah, mohonlah perlindungan. Ista'iz ni Allah suruh kita mohonlah perlindungan. Sebab itulah bila kita tahu perintah Allah ni, baru kita sebut apa? Ista'iz, mohonlah perlindungan, Allah perintah.
mohon sekarang segera mohon perlindungan. Jadi kita sebut a'udzu, aku mohon perlindungan. A'udzu maknanya aku berlindung. Itu dah jawapan dia, kita berlindung. Sebab itulah apa dia? Fasta'iz billah. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi persoalan kat sini, macam mana kita nak tadabbur? A'udzu merujuk kepada ramai ke seorang? Seorang. A'udzu maknanya aku, saya ataupun aku. Lepas tu bila kita baca a'udzu billahi minasyaitanir rajim dengan rasa ni, sebenarnya kita kena sedar. A'udzu ni bila seorang yang berlindung, kenapa dia kena berlindung? Maknanya dia tu apa? Kuat ke lemah? Lemah. Bila kita kena, bila benda yang kena berlindung, maknanya benda tu adalah lemah. Maka kita ni lemah. Dan Allah sendiri nyatakan yang kita ni lemah. Sebab itu dalam surah 4, buka surah 4 ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله أن يخفف عنكم. يريد الله أن وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان Kita lemah, maka Allah ni apa Allah sebut? Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah nak ringankan kelemahan kita. Allah nak ringankan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan memang dia ciptakan manusia ini dalam keadaan dhaif, iaitu lemah. Walaupun kita kata manusia itu dalam muka bumi ni seorang yang kaya macam mana sekalipun, yang hebat macam mana sekalipun, dia itu lemah. Sebab apa? Dia perlukan banyak benda. Dia perlukan banyak benda. Sedangkan Allah ni, Allah cipta kita, Allah perlukan kita tak? Tak. Allah ciptakan langit, bumi dan sebagainya. Perlukah? Allah perlukan makhluk itu tak? Tidak. Kita yang perlukan semua makhluk yang Allah cipta. Sebab itulah manusia ini lemah kerana, dan dia perlulah memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa? Ada soalan lagi tu. Kita pergi. Jadi kenapa kita kena mohon perlindungan kepada Allah? Kita dah tahulah, sebab aku ini seorang hamba-Mu yang lemah. Kau ciptakan aku ni lemah, aku kena berlindung kepada Engkau. Dan sebab itulah kita, Allah ini pelindung kita. Dan syaratnya, lepas tu kita kena pandang pada Quran ni. Kalau kita fikir sendiri tak dapat. Syarat dia macam mana? Buka surah 2 ayat 257. Sekarang kita masuk pada part yang kedua. Allah. Siapa Allah? Surah 2 ayat 257. Al-Baqarah. Yang ni kita biasa baca mungkin 257. Baik. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
الله يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. Dapat, ada yang tak dapat lagi? 22 ayat 257. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. Dia Allah nyatakan Allah lah. Terus wali, wali itu pelindung lah. Allah lah wali, Allah lah pelindung. Bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni kata-kata siapa? Yang boleh ungkapkan terdapat ni orang beriman lah. Allah ni dia pelindung orang-orang yang beriman. Jadi apa cara Allah lindungi mereka? Allah sebut dalam ni, yukhrijunahum minaz zulumati ila nur. Baru kita faham apa benda yang kita kena minta lindung ni. Kegelapan sebenarnya. Benda yang penting adalah kita berlindung daripada kesesatan. Jadi Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Macam mana caranya? Kita nampak Allah tak? Tak nampak. Kalau kita boleh nampak, Allah tunjukkan kekuasaan dia, ayat-ayatnya, iaitu tanda ciptaan dia. Dan juga kat mana? Ayat Allah, ayat Al-Quran. Maka cara Allah selamatkan manusia ni, Allah lindung kita adalah dengan Allah turunkan kitab. Ayat ini, yukhrijunahum minaz zulumati ila nur. Allah keluarkan manusia ni daripada zulumat kepada nur dengan cara surah 14 ayat 1. Surah Ibrahim. Dengan cara ini surah 14 ayat 1. Sikit je lagi. Saya cuba habis sampai sini sebab saya tak nak masuk banyak ayat Quran sangat. Saya masukkan yang ringkas, saya terangkan yang ini saja. InsyaAllah. Memang belum. Ada Alif Lam Mim tak? Alif Lam Mim ada? Ada betul. Betul tak? Okay, surah Ibrahim ayat 1. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itu Allah sebut Alif Lam Ra. Ini sebuah kitab, iaitu Quran. Kami turunkan kepada engkau, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah berikan manusia kitab. Kitab inilah yang boleh apa? Bila kita amalkan, kita laksanakan perintah dalam kitab ni, bila kita tadabbur, apa dapat pada kita? Allah jadi pelindung kita dengan Quran. Bila manusia jauh daripada Quran, Allah bukan pelindung dia lagi. Bila manusia dekat dengan Quran, itulah dia, maknanya dia mencari tempat berlindung, iaitu Allah. Itulah makna mencari perlindungan yang sebaik-baiknya.
Sebab itulah kita dapat dekat umat Islam ini kena balik betul-betul kepada Quran ini, dengan jadikan Quran ini sebagai apa, panduan, iaitu dengan apa, sekarang ni kita kena apa, sungguh-sungguh nak mendalaminya, memahaminya. Jadi sebaliknya, okay, kita tengok balik pada surah 257 tadi. Surah 2 ayat 257 tadi. Surah Al-Baqarah ayat 257. Lepas tu bila kita baca ayat Quran, kita kena fahamkan dengan ayat yang lain jawapannya. Okey, ayat yang seterusnya, wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Manakala orang-orang yang ingkar, kafaru ni, kafir ni dia ada banyak. Ada empat jenis makna kafir. Jadi bila kita sebut kafir, sebenarnya kafir ni maknanya apa? Sembunyikan. Dari segi bahasa, kafir ni maknanya dia, sebab itu dalam petani sebut apa petani? Kalau bahasa Arab, petani sebut kafir kan? Kalau bahasa Arab, petani tu dipanggil kafir. Bukan yang petani tu orang kafir. Sebab dia orang yang sembunyikan. Sembunyikan apa? Benih. Benih. Kafir ni mana? Kita ambil benih, kita tanam benih, lepas tu kita tutup. Namanya kafir, dia sembunyikan. Jadi orang yang sembunyikan kebenaran ni, sifat dia itulah. Tapi kita tak boleh kata kamu kafir, kamu kafir, munafik dan sebagainya. Kita kena bukan macam tu. Sifat, dia sifat-sifat ciri. Dia, ini untuk apa? Kita koreksi. Jangan kita termasuk dalam sifat-sifat sedemikian. Dan kafir ni nanti satu hari ni mungkin sempat kita bincangkan 4 jenis kafir yang ada. Antaranya yang dalam ayat ini ingkar nama dia. Dia ingkari perintah, iaitu dia tak pedulikan perintah Allah. Itu juga maknanya kafir, ingkar. Dan juga dia boleh letak juga pada siapa? Orang munafik. Orang munafik ni orang yang mempamer image dia. Orang munafik jatuh pada siapa? Dia sebut munafik pada siapa? Pada bukan Islam ke, non-Muslim ke Muslim? Muslim. Jadi bila sebut munafik, kita lah, kita boleh kena, kita kena risau. Sebab munafik jatuh pada kita. Munafik termasuk dalam kafir, ciri kafir. Jadi kafir ada antaranya ingkar, nifak dan sebagainya. Sebab itu bila kita sebut kafir, kita hari ni kalau kita faham kita orang-orang kafir, kita kata siapa? Oh, dia orang kafir lah, orang-orang kafir. Bukan. Itu kurang tepat makna. Sebab tu tak sampai Quran tu pada hati kita ni. Sebab Quran ni kita baca untuk kita dulu. Kita kena faham istilah kafir ni. Jadi itulah dia. Dan orang-orang yang ingkar ni, okey, pelindung mereka adalah Taghut. Taghut ni adalah benda yang dipuja selain daripada Allah. Setiap syai'un, kulli syai'un yang dipuja selain daripada Allah. Dia bukannya benda, kita kata benda tak hidup. Dia sama ada benda yang boleh jadi benda berakal, benda yang tak berakal, ideologi, pemikiran boleh, batang tubuh manusia dan sebagainya. Itu semua adalah, jika benda itu dipuja lebih daripada apa yang Allah turunkan dalam Quran, itu namanya apa? Taghut. Dia boleh jadi entiti hidup, entiti yang mati, entiti yang ada akal atau tidak, pemikiran-pemikiran, ideologi-ideologi, itulah nama Taghut. Okey. Jadi pelindung mereka adalah Taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kerja mereka adalah jauhkan manusia ni daripada cahaya, iaitu Quran tadi. Mereka akan jauhkan manusia daripada Quran ni pada selain daripada itu kegelapan. Jadi ulaika ashabun nar, supaya mereka tetap jadi penghuni neraka. Hum fiha
khalidun, kekal di dalamnya. Jadi itulah kerja syaitan ni. Okay, sempat lagi insya-Allah 5 minit. Tengok. Okay, sekarang kita pergi pada syaitan. Apa yang syaitan buat? Sebab tu dia jelas tadi. Sekarang ni kita nampak dah. Apa cara Allah lindung kita? Allah beri siapa? Kitab tadi. Kitab dan Rasul untuk kita ikut. Jadi siapa nak berlindung pada Allah, dia kata dia mohon perlindungan, kita nak berlindung, dia kena ambil itulah sebagai panduan dia. Allah akan lindungi dia. Sebab dia lah nama dia orang-orang beriman. Cuba tengok pula opposite apa kerja syaitan. Tengok dia akan opposite dengan apa yang dinyatakan ni. Kita tengok surah 43 ayat 36 37. Tiga ni. Surah Az-Zukhruf, surah 43. Ayat 36. Ayat 36. Baik. Ke surat 492. Surat yang 492. Jadi Allah nyatakan juga dalam Quran. Ini kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir